guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Kalau sebentar tadi, saya mau kita diperingati ya kepada 7 ikon kaki fitnah daripada geng-geng kaki fitnah daripada Perikatan Nasional. Sekarang ini sahabat semua, tiba giliran pula 6 fitnah yang paling panas sepanjang tahun 2023. Ya, hampir RM400.000 ringgit ya, pas kalah saman. Itu antara kehebatan ya daripada pemimpin-pemimpin di dalam parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mereka lah yang mendahului ya jumlah kekalahan kalah saman ya sepanjang tahun 2023 ini. Walaupun ada yang masih berjalan saman-samannya, tetapi ini adalah jumlah yang sudah mereka kalah. Jadi sahabat semua, saya mau kita mendengar ataupun melihat ya kenyataan berita ini yang juga sepetik daripada Harapan Daily memperingati tahun 2023 pas kalah saman sebanyak atau hampir RM400.000, dan ini antara 6 fitnah yang paling panas berlaku, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya mau bersama-sama dengan Anda ya untuk melihat sepanjang 1 tahun ini juga Perikatan Nasional PN PAS khususnya merekatkan prestasi agak buruk apabila 5 orang pemimpin mereka diheret ke mahkamah kerana menfitnah. Pampasan fitnah yang dibayar PAS juga jumlah nilainya mencecah sehingga hampir RM400.000, tidak termasuk beberapa kes yang masih lagi berjalan. Harapan Daily menyenaraikan 6 kes paling panas membabitkan pemimpin PAS yang kalah dan kesnya masih lagi sedang dibicarakan sepanjang tahun ini. Yang pertama, sahabat-sahabat semua, yang pertama kalau Anda lihat, yang pertama 3 Mac 2023, Anwar file saman fitnah terhadap Awang Solahuddin kerana kenyataan fitnah. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim memfailkan saman terhadap Ahli Parlimen Pendang Datuk Awang Solahuddin berhubung keadaan kenyataan berbaur fitnah terhadap Perdana Menteri di lobi Parlimen. Berdasarkan penyataan tuntutan, Awang membuat kenyataan sehingga diterbitkan di portal Malaysia Kini menerusi 2 artikel bertajuk MP PAS Sikap Pendendam Anwar lebih teruk daripada Mahathir. Manakala dalam versi bahasa Inggeris bertajuk Why no LCS charge MP as more vindictive than Mahathir PM. Itu antara kenyataan. Jadi tarikh perbicaraan saman fitnah itu telah ditukar daripada Julai 2026 kepada Januari 2025. Diawalkan lagi, sahabat-sahabat semua. Yang kedua, antara saman fitnah yang panas pada sepanjang tahun ini adalah 3 April 2023. Sanusi diarah membayar sebanyak 120.000 kepada Datuk Mahfuz Omar, sahabat-sahabat semua. Itu dia ya, ambil lato-lato kaki fitnah, tapi begitu ramai yang percaya dengan mulut longkangnya itu. Menteri Besar Kedah Sanusi digagal dalam rayuan saman fitnah terhadap bekas Ahli Parlimen Fokus Senah Datuk Mahfuz Omar. Mahkamah telah membenarkan permohonan Mahfuz menaikkan jumlah ganti rugi daripada 50.000 kepada 120.000. Mahfuz sebelum ini memfailkan saman itu berdasarkan hantaran yang dibuat oleh Sanusi dalam akaun Facebooknya pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat yang bagi kawasan Fokus Senah membenarkan pemindahan spot toto ke kawasan itu. Itu satu lagi fitnah ya, tapi akhirnya didapati bahawa itu adalah fitnah dan satu kenyataan yang berniat jahat, sahabat semua. Yang ketiga, 29 Ogos 2023, terbaik daripada Datuk Seri Mujahid ya, Ahmad Dusuki Abdul Rani kalah saman fitnah ya berhubung dengan isu tabung haji. Jadi bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki kalah saman fitnah terhadap Datuk Seri Dr. Mujahid Yusuf Rawak 3 kali berturut-turut berhubung dengan isu tabung haji. Yang pertamanya ketika memfailkan saman terhadap Mujahid di Mahkamah Syariah Shah Alam, Mahkamah telah menolak saman itu dengan Dusuki perlu membayar sebanyak RM11.000 ya. Ahmad Dusuki yang tidak berpuas hati kemudian telah merayu di Mahkamah Tinggi dan rayuan juga ditolak dengan
kos sebanyak 7,000. Pada 29 Ogos, penceramah PAS itu menarik balik rayuan saman terhadap Mujahid. Mahkamah Rayuan Putrajaya yang diarahkan Dusuki diarahkan membayar sebanyak 5,000 sebagai kos kepada Mujahid. Jadi jumlah keseluruhannya 23,000 yang perlu dibayar. Tapi sehingga hari ini kita dengar belum lagi dibayar ya oleh individu ini. Begitupun pada 6 September, Mujahid pula memfailkan saman fitnah berjumlah 1 juta terhadap Ahmad Dusuki selepas didapati berterusan mengeluarkan fitnah tabung haji biarpun perkara itu sudah dibuktikan tidak benar di mahkamah. Jadi satu lagi saman sebanyak 1 juta sahabat-sahabat semua. Ya, kita harap ya, menang lagi. Makin banyaklah yang perlu dibayar oleh kaki fitnah itu. Yang keempat, 6 September, Razman Zakaria kalah saman fitnah sebanyak RM250,000 terhadap Lim Guang Eng. Sebenarnya ada satu lagi saman, ya, saman Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi disebabkan ya Pesuruhjaya PAS Perak ini merayu sahabat-sahabat semua agar tidak Datuk Seri menarik balik, akhirnya ditarik balik. Walaupun kita sebagai rakyat agak kecewa ya kerana Datuk Seri memaafkan kaki fitnah daripada PAS ini. Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria membayar ganti rugi sebanyak RM250,000 kepada Lim Guang Eng berhubung hantaran Facebook yang dianggap menfitnah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Lim menyaman Razman berhubung satu hantaran dalam Facebook pada 18 November 2017 yang mendakwa Lim menyokong penuh larangan pengambilan pekerja hotel manakala memakai tudung dengan ia diturut disokong oleh Kerajaan Pulau Pinang katanya. Larangan pengambilan pekerja yang memakai tudung itu antara tuduhan ya yang dilakukan oleh Razman. Dan yang kelima dan yang kedua terakhir sahabat semua, 29 November Siti Mastura disaman 3 pemimpin DAP. 3 pemimpin DAP memfailkan saman fitnah terhadap ahli parlimen Kepala Batas Siti Mastura. Ya, selain itu beliau adalah muslimat dan juga seorang ustazah, tapi tidak rasa malu secara terbuka membuat kenyataan berbau fitnah seperti itu. Memang sangat-sangat memalukan. Dan berhubung ucapan beliau dalam ceramah majlis Himpunan Muslimat dan Amirah Pilihan Raya Kecil Kemaman awal November lalu, menerusi writ saman dan penyataan tuntutan yang difailkan secara berasingan, ketiga-tiga plaintiff mendakwa Siti Mastura telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mempunyai pertalian dengan Parti Komunis dan ketuanya Chien Peng serta bekas Perdana Menteri pertama Singapura Mendiang Lee Kuan Yew. Saman itu difailkan secara berasingan oleh pengurusi DAP Lim Guang Eng, bapanya Lim Kit Siang serta ahli Parlimen Seputih Teresa Kok Su Sim. Mereka mendakwa ketika ceramah 4 November lalu, defendant telah membuat beberapa kenyataan yang merujuk secara langsung dan tidak langsung kepada ketiga-tiga plaintiff, yaitu mereka mempunyai hubungan dengan Parti Komunis, menyokong serta mengamalkan selain menyebarkan ideologi dan falsafah komunisme dalam negara. Itu antara tuduhan. Dan yang keenam, banyak lagi sebenarnya, tapi 6 ini antara yang kita pilih oleh Harapan Daily untuk menjadi tatapan kita sepanjang tahun 2023 ini. Yang keenam, 13 Desember 2023, Anwar file saman fitnah terhadap Sanusi yang bermulut berbau longkang sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi, Datuk Seri Anwar memfailkan saman terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi berhubung ucapan berbau fitnah dalam satu kempen ceramah Jelajah PNB Tambun. Anwar mendakwa pada 13 November 2023, Sanusi yang juga pengurusi Perikatan Nasional Kedah telah memberikan ucapan mengenai kes liwat membabitkan Anwar. Nah, kenyataan fitnah daripada video itu telah dipetik oleh Malaysia Kini dan portal itu menerbitkan satu artikel dalam bahasa Malaysia dan Inggeris bertajuk kes liwat Anwar. Dulu kesian sungguh, sekarang pas kata kena pikir. Kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan serta telah memperdaya yang dipertanggung seorang pembohong, tidak boleh dipercayai, tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat. Jadi terbaru Mahkamah menetapkan 19 Februari, ini hampir ya, tahun hadapan bulan 2 ya 2024 melalui prosiding e-review di hadapan pendaftar bagi status terkini pemfailan dokumen sebelum perbicaraan. Jadi itu dia sahabat semua, antara saman fitnah yang bakal dihadapi dan mungkin juga PAS akan kalah hampir RM400,000 ya dalam saman-saman fitnah yang dilakukan, yang dibuat
terhadap individu-individu pemimpin-pemimpin PAS yang tanpa segan, tanpa rasa malu, tanpa rasa ada kemaluan dan sebagainya, sahabat semua. Ya, membuat kenyataan berbaru fitnah, membuat kenyataan yang menghasut, yang menyemai kebencian dan sebagainya. Akhirnya mereka mendapat imbalan ya fitnah-fitnah yang mereka lakukan. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.